Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang unjuran terbaru daripada IMF, International Monetary Fund, yang telah mengeluarkan unjuran terbaru untuk GDP ataupun KDNK dunia untuk tahun 2022 ini. Jadi untuk makluman kawan-kawan, IMF telah beberapa kali menurunkan unjuran GDP untuk tahun 2022 ini kerana keadaan ekonomi yang sentiasa berubah, data-data ekonomi yang sentiasa berubah. Jadi mereka akan sentiasa membuat unjuran baru berdasarkan dengan data-data ekonomi dan juga keadaan geopolitik dunia seperti peperangan Ukraine-Rusia, seperti masalah supply chain, begitu juga dengan masalah bekalan makanan yang semakin meruncing. Jadi disebabkan elemen-elemen ini sentiasa berubah, jadi kita boleh expect badan-badan dunia ini akan sentiasa mengeluarkan unjuran baru berdasarkan data terbaru yang akan mereka dapat. Okey, jadi basically IMF pada 2 hari yang lepas telah mengeluarkan unjuran terbaru KDNK ataupun GDP dunia, iaitu mereka telah menurunkan unjuran KDNK dunia pada tahun 2022 ini kepada 3.2%. Ini lebih rendah daripada unjuran yang telah dibuat pada bulan April hari itu, iaitu 3.6%. Sebagai perbandingan, world GDP untuk tahun 2021 ialah 6.1%. Jadi dengan unjuran terbaru ini kita dapat melihat bahawa GDP dunia dijangka akan berkurangan 50% daripada peningkatan yang berlaku pada tahun lepas. Pengurangan 50% daripada growth rate tahun 2021 ialah satu angka yang besar dan semestinya menyebabkan kebimbangan terhadap semua pihak. Seterusnya juga untuk advanced country seperti negara-negara G20, IMF juga mengunjurkan GDP untuk negara-negara maju ialah 2.5% berbanding dengan tahun lepas iaitu 5.2%. Dan seterusnya untuk emerging market dan developing market seperti negara kita Malaysia dan kebanyakan negara-negara ASEAN yang lain, begitu juga dengan negara-negara Afrika dan juga di negara-negara Amerika Latin, unjuran GDP pada tahun 2022 ini ialah 3.6% berbanding dengan GDP pada tahun 2021 sebanyak 6.8%. Jadi inilah outlook aktiviti ekonomi untuk sepanjang tahun 2022 ini, dan outlook ini ialah outlook yang sangat-sangat membimbangkan kita semua. Seterusnya semalam Amerika telah mengumumkan angka GDP terbaru untuk kuarter 2 2022 iaitu negatif 0.9%. Manakala GDP untuk kuarter 1 2022 US ialah negatif 1.6%. Jadi secara teknikalnya US pada masa ini berada dalam keadaan recession. So kalau kita dapat lihat kepada carta ini, recession yang terbaru sebelum daripada tahun 2022 ini ialah US juga pernah menghadapi recession, iaitu pada first quarter tahun 2020 dan second quarter tahun 2020 akibat daripada pandemik COVID-19. Dan pada tahun 2020 recession yang dialami oleh US ini ialah recession yang paling pantas dalam sejarah, iaitu hanya 2 kuarter saja dan ekonomi kembali meningkat semula. Tetapi apakah recession pada kali ini akan recover dalam masa yang cepat seperti mana yang berlaku pada tahun 2020? Pada pandangan saya agak mustahil untuk recession ini recover dalam tempoh yang singkat. Malahan sebenarnya kita menjangkakan recession ini akan berlaku lebih panjang dan maybe akan mencapai angka yang lebih negatif berbanding negatif 1.6 ataupun 0.9 ini. Jadi kenapakah saya berpandangan begitu? Kerana isu inflasi masih belum selesai, isu peperangan Ukraine-Rusia juga masih belum selesai. Jadi ini pada pandangan saya akan menyebabkan recession ini akan berlaku lebih lama dan lebih panjang berbanding dengan recession sebelum ini. Seterusnya kalau kita lihat kembali kepada unjuran yang dibuat oleh IMF ini, iaitu world GDP pada tahun 2022 ini sebanyak 3.2%. Itu ialah angka nominal GDP. Kerana data dalam nominal GDP ini mempunyai inflation di dalam data itu. Jadi kalau kita boleh lihat kepada data world inflation pada masa ini mencatatkan inflasi dunia di sekitar 3.4%.
Jadi apakah maknanya di sini? Maknanya ialah dengan unjuran GDP yang dijangka 3.2% pada tahun 2022 ini, sedangkan world inflation pada masa ini ialah 3.4%, maka sebenarnya real GDP adalah negatif 0.2%. Dalam erti kata lain, sebenarnya GDP untuk tahun 2022 ini adalah negatif berbanding dengan GDP pada tahun 2021 dan tahun 2020. Seterusnya, bagaimana pula dengan Malaysia? So Malaysia pada kuartal pertama 2022 mencatatkan GDP 3.6% dan seterusnya pada kuartal 2 meningkat kepada 5%. Jadi GDP Malaysia pada ketika ini adalah masih baik berbanding dengan negara-negara lain, especially-nya US yang pada masa ini telah pun memasuki recession. Tetapi apakah daya tahan Malaysia ini dapat berterusan? Sedangkan kita tahu bahawa negara kita ialah negara manufacturing yang banyak mengimport produk-produk kita kepada negara maju, sebagai contohnya US, EU dan juga China. Sedangkan US pada masa ini telah pun menunjukkan bahawa mereka berada dalam keadaan recession. Kerana dalam dunia globalization ini, setiap negara itu interconnected. Sekiranya salah satu ekonomi itu menghadapi masalah, menghadapi demam, menghadapi batuk, maka ianya juga berpotensi untuk menyebabkan demam ini merebak kepada pihak lain. Sebagai contohnya, negara kita mungkin juga akan menghadapi recession akibat daripada kelemahan permintaan, especially-nya untuk pasaran Amerika. Jadi seterusnya, apakah senario-senario yang akan berlaku pada waktu recession ini? Yang pertamanya ialah daripada sudut perniagaan. Kerana dalam waktu recession ini, company-company, syarikat-syarikat tidak akan membuat investment baru, tidak akan mengeluarkan produk baru, tidak akan membuat kilang baru, tidak akan membuat R&D baru. Jadi tanpa perbelanjaan daripada company-company ini, maka ini akan menyebabkan ekonomi bertambah lemah. Begitu juga syarikat-syarikat besar, perniagaan-perniagaan besar akan mengalami penurunan dalam jualan syarikat-syarikat ini. Maka apabila keadaan itu berlaku, maka kita boleh menjangkakan bahawa syarikat-syarikat akan membekukan pengambilan pekerja-pekerja baru. Begitu juga akan banyak syarikat-syarikat yang memberhentikan pekerjaan. Kerana apa? Kerana berlaku pengurangan dalam jualan syarikat-syarikat ini. Dan seterusnya kepada pekerja-pekerja yang diberhentikan pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan baru juga akan menjadi lebih sukar. Kerana keseluruhan company-company dan syarikat-syarikat ini sedang melakukan downsizing ataupun memperkecilkan operasi. Jadi daripada dua senario itu, iaitu daripada pihak bisnes dan kemudiannya dari sudut labour market, berkemungkinan akan berlaku banyak insolvency, akan berlaku banyak bankruptcy, bukan sahaja dari sudut pekerja-pekerja yang diberhentikan pekerjaan ini yang telah pun kehilangan pendapatan, begitu juga akan berlaku banyak bankruptcy terhadap syarikat-syarikat, especially-nya yang mempunyai hutang yang tinggi. Dan finally, antara soalan yang paling sering saya dapat ialah apa yang perlu dilakukan pada waktu recession ini. Jadi saya bahagikan situasi ini kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya, sekiranya kita investor, sekiranya kita pelabur, apa yang kita boleh buat dalam masa recession ini? Basically-nya kita tak perlu buat apa-apa. Sekiranya kita telah pun mempunyai pegangan dalam saham-saham ataupun dalam perumahan dan sebagainya, sekiranya kita masih boleh bertahan, maka tak perlu buat apa-apa dengan investment kita ini. Dan yang keduanya ialah sekiranya kita businessman ataupun melakukan perniagaan, apa yang boleh kita buat pada ketika ini ialah mengurangkan kos operasi, dan yang keduanya ialah kita perlu mempertingkatkan kualiti produk dan servis kita pada tahap yang lebih tinggi. Kerana pada waktu recession ini, customer akan menjadi picky, akan membuat pilihan yang teliti sebelum mendapatkan sebarang perkhidmatan ataupun barangan dari pasaran. Kerana duit pada masa ini adalah susah, jadi para pengguna akan mencari produk dan perkhidmatan yang mempunyai nilai ataupun kualiti yang terbaik dalam pasaran. Jadi kalau kita mempunyai perniagaan, sama ada produk ataupun servis, maka ini adalah masanya untuk kita mempertingkatkan kualiti perniagaan kita. Dan seterusnya, jika kita adalah pekerja, maka ini juga adalah masanya untuk kita menjadi pekerja yang paling rajin dalam syarikat, paling rajin dalam company, kerana pada masa ini akan berlaku banyak layoff,
akan berlaku banyak pemberhentian pekerjaan. Jadi siapakah pekerja yang akan diberhentikan dulu? Ialah pekerja-pekerja yang mempunyai low productivity, pekerja-pekerja yang sering memberi masalah. Maka inilah pekerja yang akan diberhentikan dulu pada ketika waktu-waktu yang mencabar ini. Jadi make sure kalau kita ialah pekerja, maka kita perlu mempertingkatkan kualiti kita sebagai seorang pekerja juga. Dan finally, daripada sudut consumer ataupun pengguna, yang paling penting pada waktu ini ialah kita jangan membuat hutang yang baru, especiallynya hutang-hutang yang bernilai tinggi seperti membeli rumah ataupun membeli kereta ataupun apa-apa barangan yang tidak perlu. Bukan sahaja disebabkan duit telah pun menjadi susah untuk kita dapatkan, tetapi juga interest rate pada masa ini adalah tinggi berbanding sebelum ini. Jadi kita perlu membayar kos yang lebih tinggi untuk pinjaman pada masa ini. Alright, sebagai penutupnya, recession ini bukanlah recession yang pertama kali berlaku. Recession telah pun berlaku banyak kali dalam sejarah. Sebagai contohnya pada tahun 2008, pada tahun 2000, pada tahun 1980-an, pada tahun 1970-an, dan pada setiap dekad ini ada mempunyai recession. Walaupun begitu, setiap recession ini akan berakhir dan selepas fasa recession akan berlakulah fasa recovery. Maka recovery adalah jauh lebih panjang daripada fasa recession. Jadi bagi kawan-kawan semua, sama ada golongan peniaga ataupun golongan pekerja, yang paling penting pada masa ini ialah meningkatkan kualiti perniagaan kita ataupun meningkatkan kualiti pekerjaan kita. Alright, saya harap perkongsian ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa sudi meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen, dan seterusnya kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.